السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dapat sambung semula kelas kita pada setiap hari Rabu minggu pertama dan ketiga dan kelima di selang seminggu. Oleh kerana kelas ini ditangguhkan hari itu, sebelum daripada tangguh itu kita telah baca hadis berhubung dengan wasiat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Malam ini tuan-tuan buka, siapa yang ada buku, kalau ada lagi lah, muka surat 85, hadis nombor 21. Muka surat 85, hadis nombor 21. Jumpa. Bagi yang tak ada teks, boleh ikut bersama dengan saya apabila saya baca nanti. Bagi yang ada boleh tengok, bagi yang tak ada boleh dengar dan ikut bersama dengan saya masa saya ulas nanti. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Abdurrahman ibn Auf wa alaihi rad'un za'faran, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mahyam mahyam. Faqala ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asdaqtaha. Qala wazna nawatin min dhahab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabarakallahu lak awlim walau bisyatin, atau kama qal. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Itu teks matan hadis. Kita tengok terjemahan dia, translation kepada hadis tersebut.
daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, maksudnya hadis ni yang cerita ataupun yang riwayat yang sampaikan kepada kita Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khadam, pembantu pribadi Nabi lah. Anas ni kena ingat satu benda, dia khadam Nabi. Khadam ni maksudnya orang yang berkhidmat, menguruskan keperluan pribadi Nabi. Air untuk Nabi, wudu, mandi, barang-barang Nabi, urusan rumah tangga Nabi, urusan pribadi Nabi ni Anas bin Malik. Dia duduk dengan Nabi, dia tinggal bersama dengan Nabi, diserahkan oleh mak dia duduk dengan Nabi. Okey, kita sambung. Dia kata Nabi melihat seorang sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Siapa dia Abdurrahman ni? Pertama, tuan-tuan kena ingat, Abdurrahman adalah salah seorang daripada Ahlul Jannah. Salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Jadi kita nak kenal sahabat ni, dia ada ciri-ciri dia. Bila kita sebut Abdurrahman bin Auf, perkara yang paling besar, yang paling istimewa, yang paling utama yang kita kena ingat bila kita nak kenal Abdurrahman, dia ahli syurga yang telah dijamin oleh Nabi. Bukan sebarangan orang boleh sebut atau sebarangan orang boleh confirm jamin syurga ni, tak boleh. Kita boleh takat mana? Siapa yang buat amalan ni mudah-mudahan masuk syurga. Habis kita nak boleh sebut pun takat tu ya. Baguslah hang duk pergi mengaji tiap-tiap malam ni, ahli syurga dah hang ni. Tak boleh. Orang yang mati syahid dalam medan perang pun masih Nabi kata ahli neraka, apatah lagi kita ni. Jadi tuan-tuan, kita hanya boleh menyebut seseorang itu sebagai ahli syurga dengan pasti melalui khabar daripada Nabi. Salah seorangnya yang memang confirm, dia belum meninggal lagi, dia belum mati lagi, tapi Nabi dah habaq dia ahli syurga. Nama dia Abdurrahman bin Auf. Asal nama dia Abdul Ka'bah. Riwayat sebut asal nama dia Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Arab dulu macam-macam nama lah. Abdul Asad, hamba singa, kan? Abdul Uzza, hamba Uzza. Abdul Manaf, hamba kepada berhala. Abdurrahman ni nama asal dia masa dia belum Islam, Abdul Ka'bah. Itu ni bila dia tukar, dia masuk Islam, nama dia Abdurrahman bin Auf. Okey, dia tukar. Bagusnya Abdurrahman bin Auf ni, dalam riwayat hidup dia, dia ini satu orang yang memang bagus, memang beriman. Beriman ni maksud dia, dia satu orang yang secara sifatnya dia tak suka apa yang Arab jahiliyah duk buat. Dia tak Islam lagi, tapi perasaan tak suka tu dah ada. Pasal tu dia di antara yang awal masuk Islam. Apa benda yang dia tak suka? Dia tak masuk Islam lagi ya. Macam kita lah, ustaz, dia tu bukan Islam, tapi dia boleh baca Fatihah. Ada kita dengar bukan Islam tapi berpuasa. Ada dalam berita kan, ada pelajar non-Muslim, bukan Islam, kafir, tapi dia puasa. Ada kecenderungan tu duk nampak, sinar tu duk ada. Sinar tu duk ada. Kadang-kadang kita jumpa orang bukan Islam, dia kata nanti pergi rumah saya, insya-Allah. Oh, demam kita. Alhamdulillah.
Allahu Akbar, Assalamualaikum. Dia punya dialek lah, dia punya telor dia lah, tapi dia sebut. Bagus lah, kita jangan larang lah. Apa hang kapiak lu sebut insya-Allah, insya-Allah. Baguslah. Kalau dia sebut insya-Allah bagus lah. Kan? Dia tak beriman tapi dia sebut. Mudah-mudahan dia dah dekat, dah ada kecenderungan tu, bagus, kita doa lah. Tak ada larangan. Tak ada larangan dalam hadis, tak boleh sebut. Itu kalau mereka nak baca Quran, nak baca Fatihah apa, bagus ya. Dia dah hang tak boleh baca Fatihah, mesti hang tak masuk jawi. Ui, apa kaitan masuk jawi dengan baca Fatihah lah kan? Hatta Nabi hantar surat kepada perwakilan kufar, kepada perwakilan orang kafir. Nabi tulis Quran, hantar suruh dia baca. Jadi ini kita kadang-kadang jangan semangat tapi tak ada ilmu. Abdul Rahman dikatakan di dalam riwayat dia, hidup dia, sirah dia, dia satu orang yang memang tak minum arak walaupun dia belum convert masuk Islam. Dia memang tak minum arak. Kira bagus ya, kan? Bukan kata masa Islam, sebelum Islam, masa dia kafir, musyrik, dia tak minum arak. Banyak juga orang bukan Islam yang tak minum arak di atas faktor kesihatan, tak merokok dan sebagainya. Man, okey. Abdul Rahman di antara orang yang terlibat di dalam perang Badar. Perang yang pertama dalam Islam, dia Ahlul Badar. Abdul Rahman Al-Badr, dia terlibat perang Badar. Lepas tu perang-perang lain pun semua terlibat lah. Dia antara orang yang berhijrah sebanyak 2 kali. Kan? 2 kali kan hijrah, satu ke Habsyah. Apa dia ni, di mana? Ethiopia. Ethiopia tu asalnya Habsyah. Dia pergi ke situ. Kemudian dia berhijrah ke Madinah. Ini cerita dia lah, cerita Abdul Rahman. Bagus tak dia ni? Bagus. Tuan-tuan selalu bila dengar Abdul Rahman ni, apa yang tuan-tuan tergambar? Bila orang sebut tentang Abdul Rahman ni, apa yang kita selalu digembar-gemburkan? Dia tentang sifat dia. Dia orang kaya yang suka derma. Tapi kalau kita fikir kita lah, Abdul Rahman ni, kalau dia semayang fardu, baca Quran sikit-sikit, kan, sedekah tak payah banyak kan, tak ada masalah, sebab dia ahli syurga. Tapi bila kita sebut Abdul Rahman, dia orang yang suka menderma. Banyak harta dia habis untuk Islam. Apabila kita sebut dia suka derma, itu juga memberikan isyarat dia satu orang yang kaya lah. Nak derma ke mana kalau tak ada duit, kan? Dia seorang yang kaya. Abdul Rahman ni terkenal sebagai koprat, ahli koprat. Dulu bahasa kitab saudagar. Saudagar ni kuno sangat. Kita dengar saudagar apa? Kan? Saudagar unta. Abdul Rahman ni tokoh koprat, businessman, orang kaya, pandai bisnes. Masa kita baca cerita dia sikit, kan? Okey, dia kata, kita cerita ni pasal hadis ni, dia ada permulaan dia ada intro dia. Kita baca sikit. Dia kata, lamma qadimna al-Madinah, apabila kami sampai di Madinah, akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Apabila kami sampai di Madinah, depa maksudnya Abdul Rahman ni golongan muhajirin. Dan tuan-tuan semua maklum bahawa muhajirin ni bila mereka mari daripada Mekah, apa dia bawa? Mana nak boleh bawa apa? Hijrah pun sengak-sengak, lari macam penyamun tu. Takut orang Mekah tangkap, seksa, bunuh.
keluar malam-malam, pi sikit-sikit. Adakah nak boleh duk heret kata benda? Mana nak boleh? Diri ke diri pun tak tentu boleh selamat. Tu kena faham dia punya view dia. Bayangkan, sebab itu muhajirin ni orang yang besar, orang yang hebat, meninggalkan harta, keluarga, tanah air, anak isteri, pergi semata-mata di atas titah Nabi SAW, pi Madinah. Kita kalau orang habaq pi berhijrah, ni macam mana rumah apa semua nak tinggal. Dia pun tak bawa apa, sehelai sepinggang. Pi memang tak ada rumah. Hatta Nabi sendiri pi pun tak ada rumah. Betul tak? Sampai di Madinah duduk rumah siapa? Duduk rumah siapa tuan-tuan? Ha? Abu Ayyub. Baca tak kisah tu, ingat tak? Saya tak marah kalau tuan-tuan tak boleh jawab apa pun malam ni, saya tak marah. Pertama pasal cuti lama. Uzur itu ada. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kami tak bersalah. Rabbana la tu'akhidna. Ustaz yang pergi cuti lama. Jadi tak apa, tak boleh jawab, tak ada masalah. Duduk di rumah Abu Ayyub sebelum Nabi buat rumah. Yang 2 tingkat punya cerita Abu Ayyub tak mau duduk atas ayak tumpah berbala tu, tuan-tuan bacalah nanti. Tapi nak habaq hatta Nabi pun tak ada rumah, mai menumpang. Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abdul Rahman bin Auf dia kata bila dia sampai ke Madinah, dia tak ada apa. Dia tak ada apa. Dia kata Nabi akha telah mempersaudarakan dia dengan golongan Ansar. Macam kita tuan-tuan orang Palih, zon hijau, mai pok-pok zon merah nak menumpang di kita. Mereka pun tak bawa apa. Macam itulah. Kita ni sebagai orang tuan rumah ni mengalu-alukan mereka lah. Pasal itu Quran puji Al-Ansar. Nabi kata minal iman hubbul ansar. Di antara tanda kamu beriman adalah kamu cinta orang Ansar. Siapa yang tak cinta, benci orang Ansar, dia tak sempurna, iman dia tak lengkap. Pasal apa? Mari kita tengok. Nabi telah mempersaudarakan dia dengan Sa'ad. Tuan-tuan kena ingat ni, Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Dia ni orang Madinah. Faqala Sa'ad bin Rabi'. Apabila Nabi mempersaudarakan dia dengan Abdul Rahman. Macam Salman dengan siapa? Salman dengan Abu Darda. Salman Muhajiri mai pada Mekah dengan Abu Darda. Sa'ad ni bila dah dapat, macam kita ada apa tu, tuan-tuan nak boleh nampak gambaran macam program anak angkat lah kan. Mai satu bas, berhimpun satu kampung, hang ambil hok ni, hang ambil hok ni, hang ambil hok ni. Bawa baliklah pi belah. Duduk rumah kita makan apa semua, buat anak angkat. Ada program macam itulah, tapi yang ni kira mempersaudarakan. Kan? Maka kata Sa'ad ibn Rabi', dia kata inni akthar al-ansar malan. Aku daripada kalangan orang Ansar yang banyak harta. Kita mau kalau boleh lu ni bangsuk dipersaudarakan dengan saya. Allah, saya ngaku dandan lah. Duk bayang bangelu apa sedih nak tiba kan. Tiba-tiba pi bersaudara kan. Dia tengok ambuih, dia nak tumpang kita lagi ada. Kena ni, kalau kita kena ekor lah bahasa kita. Dia kata inni aktsarul ansar. Aku ni orang Ansar yang banyak kata. Tapi yang kata sahabat Nabi tuan-tuan, bukan jenis orang yang ambil kesempatan dan orang yang jenis nak mempergunakan orang. Dia kata fa'aqsimu laka nisfa mali. Dia kata oleh kerana kita dah jadi saudara, dah dipersaudarakan oleh Rasulullah di atas nama Islam dan iman. Yang Quran kata innamal mu'minun ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Quran kata orang beriman itu bersaudara. Kita semua ni saudara atas apa? Iman.
Dia kata, aku akan memberikan, fa'aqsimu laka, aku akan memberikan kepada engkau Sa'ad nisfa mali, setengah daripada harta aku. Tu dia tuan-tuan, ajak pi pejabat tanah terus. Dia kata, jom, nak tukar nama ni, duit bank apa semua nak bagi. Ni bukan adik-beradik, bukan darah daging, bukan silaturrahim, tapi ukhuwah. Pasal itu saya dengan tuan-tuan ukhuwah, tapi saya dengan keluarga, yang tu dia panggil silaturrahim. Mereka ni ukhuwah, saudara, bukan silaturrahim. Islam baru hari itu kenal, baru hari itu jumpa. Tak tahu terus nak bagi harta, nak bagi pula bukan sikit-sikit. Kod mai-mai dia kata nak ambil roti, hang pandai-pandai besar lah no. Dah lah 2-3 hari mula dapat kerja lain. Tak ada. Ni setengah harta. Setengah harta dia yang banyak tu. Maksud Abdul Rahman kalau nak duduk saja pun tak apa. Kan? Bukan takat harta. Oleh kerana tak boleh bawa harta, bagi harta. Tak boleh bawa bini, bagi bini. Dia kata apa? Dia kata, wanzur ayya zaujati hawita nazaltu laka anha. Dia kata, aku ni ada beberapa orang isteri, dan bukan dia yang tentukan. Dia kata, ni ambil tu. Tak, kalau gitu kena dia. Dia kata, aku ada 4-5 orang ni. Mudah-mudah janganlah. Yang tua ni aku bagi. Tak, dia kata apa? Dia kata, unzur hang pilih. Pilih yang mana-mana hawita, yang engkau ada ingin padanya. Aku akan bagi, aku akan cerai. Fa idza halat tazawwajtaha. Pasal dia tak kenal nak pergi duk menikah dengan siapa, nak pergi duk cari tang mana, sebatang kara. Mari di bumi asing, di tempat orang, berharapkan pada saudara dia. Tu dia tuan-tuan, saudara yang baru dikenali. Apabila telah halal, maksudnya telah habis iddah, menikahlah hang dengan dia. Tu dia Ansar. Faqala lahu Abdurrahman. Kalau kita, dia kata, alhamdulillah lah, baguslah, terima kasih lah. Tapi Abdurrahman dia kata apa? Yang kata orang Islam telah dididik, sahabat telah dididik dalam hidup kita, jangan meminta-minta. Kerja. Jangan duduk buat sifat balok. Jangan duduk mudah nak senang, tak ada. Abdul Rahman ni dia didik, Nabi didik dia, madrasah Nabi. Dia kata apa? Dia kata, la hajata li fi dhalik. Aku rasa aku tak berhajat aku kepada kata hang, pada bini hang. Terima kasih, alhamdulillah, Allah Taala berkat, mudah-mudahan Allah balas, tapi aku tak ambil aku. Tu dia tuan-tuan, yang kata muslim mukmin sahabi yang dididik dalam madrasah Rasulullah, yang ada sifat tak meminta-minta dan tidak mengambil kesempatan di atas kebaikan orang. Salahkah dia nak ambil? Tak salah, tapi itu bukan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin dia kena usaha sendiri. Tapi kalau dia nak ambil pun tak salah, tapi sifat orang Islam. Cuma dia tanya, hal min suq fihi tijaratun. Aku cuma nak minta tolong satu je. Tunjuk mai suq. Suq bukan suq qaf. Suq artinya pasar. Pasal itu kalau pasar malam dia panggil suqul lail, pasar malam. Kan? Pasal itu ada suq Bukhari, pasar Bukhari. Tapi itu pun dah tutup. Nampak? Yang mana pasar itu ada tijarah, orang berniaga, tu dia. Dia nak independen. Ini orang Islam, ini sahabat, ini ahli syurga. Nampak? Qal, jawab Sa'ad bin Rabi', ada suqun Qainuqa, pasar Qainuqa. Kita tahu Qainuqa ni salah satu daripada suku kaum Yahudi ya. Dan Yahudi memang ada di Madinah sebelum Nabi perambat masa perang Khaybar. Pasal itu dalam Islam ni macam satu kempen jugalah, berniaga
Saya berniaga ni dia banyak kelebihan. Dia ada zakat perniagaan, untung yang besar, kemudian dia boleh bagi orang kerja banyak. Kalau kita makan gaji, kita tak boleh bagi orang kerja. Kalau kita token, kita cari 3-4 orang boleh makan. Yang 3-4 orang tu pula ada mulut-mulut pula bawah dia. Allah tentu saja pahala pun tak tahu. Dia kata saya ni yang berniaga ni bukan saya fikir saya saja. Sajalah boleh gaji 3-4 orang bagi orang kerja. Tu dia. Pahala tu. Faghada ilaihi Abdurrahman, dia pun pilah esoknya ke pasar. Kalau kita fikir Abdul Rahman buat teruk apa, dia orang nak bagi harta bini kan, mayang juga tak. Tu bukan tabiat dia. Fa'ata biaqitin wa samnin, dia pergi ke pasar, dia meniaga cheese, keju, ataupun yang berasaskan minyak sapi apa semua ni lah, yang produk tenusu lah. Tapi Abdul Rahman pun dia tak boleh ilmu tu kat dia, tapi dapat kat kita. Dia jual cheese original. Patut dia mau buat apa? Cheese ahli syurga. Tahu tak? Keju ahli syurga. Allah. Orang baru nak berniaga kan. Macam mana nak bagi laku? Mari keju ahli syurga. Siapa makan masuk syurga. Dia ahli syurga. Tapi sahabat tak perguna orang, tak perguna agama. Sahabat tak exploit Nabi punya nama, tak exploit dia punya kedudukan sahabat. Hampa kena beli, aku sahabat Nabi, aku ahli syurga meniaga ni. Takkan hampa tak beli? Pasal itu dalam Islam meniaga atasnya taradin, redha meredai, tak boleh paksa. Kata saya ada jual, main mengaji saya beli. Tidak dengan duk main mengaji. Tu dia. Dia taradin, redha. Dia jual lah cheese semua. Naga laku. Kemudian tuan-tuan, ni jadi cerita. Naga laku, dia jumpa Nabi SAW. Mari hadis kita ni. Nabi tengok pada muka dia, pada wajah dia, tuan-tuan masuk pada hadis kita. Tengok pada wajah dia, pada muka dia itu ada kesan za'faran. Yang mana za'faran tu ataupun benda tu pakaian wanita. Nabi tengok ada kat Abdul Rahman, jual za'faran pula ke? Tanya dia, apa cerita ni Abdul Rahman? Dia kata tazawwajtu imra'atan, dia kata aku menikah. Maksudnya mungkin bedak bini dia lah kot, cium ke apa ke, ada bekas. Kan? Ada bekas. Nabi tengok Abdul Rahman, apa cerita Dia kata tazawwajtu imra'ah. Dalam riwayat dia ada sebut dia kahwin, tazawwajtu, dia kahwin tu dengan wanita Ansar. Wahia bintu Anas ibn Rafi' min Bani Abdul Ashhal, imra'ah minal Ansar. Dia kahwin dengan wanita Ansar. Dah ada duit. Tengok macam ni bagus tak? Mula-mula bukan pergi menikah lu. Mula-mula pergi meniaga lu. Itu ada duit, dah ada kemampuan, pergi menikah. Cantik Abdul Rahman Datuk. Nampak? Dia kahwinlah nama bintu Anas, anak pada Anas bin Rafi' daripada kalangan Ansar. Lepas tu Nabi tanya dekat dia. Nabi kata, "Waman?" Qala imra'atan minal Ansar. Dengan siapa? Dengan wanita daripada Ansar. Qala kam sukta? Qala zinata nawatin min zahab. Nabi kata bagi berapa mahar? Kawan baru meniaga kan? Mahar tahu mahar? Mas kahwin. Bukan hantaran. Hantaran tu adat. Hukumnya mahar. Nanti kita bincang sikit pasal ada dalam ni. Dia kata wazna nawatin min zahab. Dia kata adalah sedikit daripada zahab, emas. Ada tak dalam kitab kita dia sebut berapa kadar dia? Dia tak sebut di sini. Tapi sebahagian riwayat kata agak tinggi lah. Sebab min zahab, daripada satu bahagian emas. Mahar. Artinya apa? Kaya bagi emas, bagi mahar. Mah tu dah mah tulis ni. Bukan mah celuk siapa tahu
berita ke apa yang tipu mak mentua. Mah palsu kan. Yang mak mentua pun tengok kerja pun beza-beza, serba 2, serba 3 punya mami. Bubuh serba 10. Palsu. Bagi. Lepas tu Nabi pun kata tak ada apalah. Nabi kata, Nabi sambung ni, fabarakallahu lak. Nabi doa, barakallahu lak. Moga Allah berkatlah engkau, isteri engkau, perkahwinan engkau. Ini doa kita pergi tengok orang kahwin atau kita dengar orang kahwin. Pasal perkahwinan ni rezeki. Perkahwinan, hubungan itu rezeki. Nanti dia akan ada anak dan sebagainya. Isteri itu sendiri rezeki. Nabi kata barakallah. Moga Allah berkatlah. Nabi kata aulim walau bisyah. Nabi kata kat Abdul Rahman, mesti dia tak buat lagi kenduri pasal Nabi tak tahu. Dia kahwin ni mestinya kahwin cepat lah, tak buat kenduri. Nabi kata aulim. Hang kena buat kenduri Nabi kata buatlah. Nabi perintah dia. Aulim, kendurilah walau bisyatin, walaupun dengan seekor kambing. Nampak? Itu hadis kita pada malam ini berhubung dengan teguran Nabi SAW yang menyuruh Abdul Rahman untuk buat kenduri. Boleh? So kita bincang sikit apa yang disebut oleh para ulama berhubung dengan isu-isu yang ada dalam hadis ni. Dapat? Cerita Abdul Rahman disuruh oleh Nabi buat kenduri. Pertama, hukum mengadakan kenduri kahwin. Walimah. Walimah tu kenduri. Walimatul urus, kenduri kahwin lah. Kan? Ikhtalafa al-ulama fi hukmi walimah an-nikah ala qawlain. Al-qawl al-awwal walimatun nikah sunnatun muakkadatun. Para ulama telah berbeza pandangan dalam menyatakan hukum mengadakan kenduri kahwin kepada dua pendapat ataupun dua pandangan. Pandangan yang pertama, hukum mengadakan kenduri kahwin adalah sunnah muakkadah, satu sunat yang sangat-sangat dituntut dilakukan tetapi tidak berdosa jika tidak dilakukan. Ini adalah pandangan wahada madhab jumhur ulama. Dia adalah pandangan jumhur ulama, pandangan majoriti ulama. Di kalangan mazhab-mazhab yang ada, mereka menyatakan hukum buat kenduri kahwin ni sunnatun muakkadatun, sunat muakkad. Dia bawah sikit pada wajib, sangat-sangat dituntut. Maksudnya kalau tak ada halangan, kalau tak ada apa sebab, kalau mampu buatlah. Sebab walaupun Abdul Rahman dah kahwin, lepas kahwin Nabi suruh buat juga, walaupun dengan seekor kambing. Jadi kenduri kahwin ni bukan adat. Kenduri kahwin ni ibadah, sunnah yang dilakukan. Bahkan Nabi SAW dia berkahwin berapa orang? 9 kan? Betul tak? Kita selalu buat kenduri first marriage, tak sunnah. Yang bagusnya Jamil bin Abu. Jamil bin Abu, ma'ruf? Jamil bin Abu. Piramli, Madu 3. Abang Jamil, tengok. Tiga-tiga dia kenduri, tiga-tiga dia kahwin, tiga-tiga dia kenduri besar. Ada sunnah, hadis sunnah. Ini sunnah. Tak, pasal itu kita kena bawa, mari bini-bini kita mengaji. Dia kata malam esok Khamis, dia kata jom kita pergi dengar mufti. Apa abang tak pernah bawa cik mai mengaji ni? Hampir dengar lah, bagus mengaji ni. Nampak? Dan abangnya Nabi kahwin dengan semua isteri dah, semua buat kenduri. Kahwin dengan Aisyah, kahwin dengan Sofia, kahwin dengan Zainab, kahwin kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima, semua buat kenduri. Sunnah. Bukan hanya pada kahwin yang pertama, semua dia buat. Itu satu. Yang kedua, Nabi SAW ni dalam riwayat-riwayat dia kahwin, baginda sendiri, ada kahwin yang baginda buat besar, ada kahwin yang baginda buat simple. Mengikut kadar kemampuan dan keadaan ekonomi Nabi. Maksudnya apa? Kalau tuan-tuan tanya boleh tak nak buat kenduri kahwin besar?
Boleh kalau mampu. Berdasarkan kepada riwayat hadis, Nabi kenduri kahwin yang paling besar. Dalam riwayat-riwayat yang ada, Nabi kahwin sakal lah. Maksudnya ada daging lah. Ada daging, ada kambing apa? Berkahwin dengan Zainab bintu Jahsh. Tapi kebanyakan kenduri Nabi simple. Ada Nabi kahwin dengan Safiyah, jamu roti dengan zaitun, minyak. Maksudnya apa? Kata para ulama, dari sudut menu, bincang sampai tahap tu, ada dalam kitab. Menu makanan ni, dia mengikut uruf pada kawasan tersebut. Dia bukan semestinya, sunnah buat kambing ni, no. Pasal Abdul Rahman Nabi suruh buat kambing. Tak. Ikut tempat tu lah makan apa. Nabi kadang-kadang dia tak apa nak ada, dia buat roti ni. Maksudnya kita kalau tak mampu, buat cara tak mampu. Tak payahlah sampai nak bergolok bergadai, nak berhutang piutang. Ada pula yang pi duk boleh bincang dengan catering. Dia kata ni saya bayar lu setengah. Awak nanti depa bagi duit hantaran, dah dapat saya bayar pula. Tu dia. Yang catering kata bagi depa bayar kena depa duk buat kredit hutang pula, demam saya. Tak payahlah sampai tu. Kadang yang minta mahal hantaran tu pasal nak buat kenduri besar. Kan? Tak mau nak lekeh. Itu bukan sunnah. Sunnah ya buat sekadar mampu. Kalau laksa, bihun lah. Kan? Laksa pun bukan ikan termenung pula, mahal. Kan? Ikut kemampuan. Jangan fikir apa orang kata. Yang penting kita nak hidupkan sunnah dan nak i'lan kita punya perkahwinan. Manakala pandangan yang kedua dia kata wajib. Yang ni wajib. Pandangan yang kedua ni dia kata wajib. Pasal apa? Banyaklah dalil-dalil yang dia kemukakan. Ini antaranya pandangan mazhab Az-Zahiri. Dia kata perintah. Dalam hadis ni Nabi guna perintah, iaitu aulim. Nabi perintah, kendurilah. Dia kata buat kenduri. Kata mereka wadhahirul amri, dan dia kata asal pada perintah wajib. Asal pada perintah wajib. Maksudnya bila Nabi perintah wajib. Bahkan dia kata pula antara hujah dia kata pi makan kenduri wajib. Kalau pi makan kenduri wajib, buat kenduri pun wajib. Itu hujah pihak yang kedua. Dan dia juga buat main dalil-dalil yang lain lah, yang makna Nabi kata a'linun nikah, kena i'lankan nikah. Bahkan Nabi pun sendiri tak meninggalkan walaupun satu kenduri, semua dia buat kenduri. Nampak? Hadirin mukminin, buat kenduri bagus. Banyak hadis-hadis Nabi SAW kempen kita bagi orang makan. So saya nak bahas satunya tentang apa? Tentang pasal apa dalam Islam ni dia suruh kita kempen buat kenduri. Kalau kita tengok, benda ni banyak kali saya sebut, kenduri ataupun jamuan dalam Islam di atas apa? Asasnya menzahirkan kesyukuran. Menzahirkan kesyukuran. Bahkan banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sebut tentang kelebihan bagi makan. Nabi kata apabila ditanya oleh satu orang laki-laki dalam hadis Bukhari, siapakah orang Islam ataupun apakah Islam yang terbaik? Amalan apakah yang terbaik di dalam Islam? Nabi kata tut'imut ta'am, jamu orang makan. Maksudnya kenduri lah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata u'budur rahman, sembahlah Tuhan, wa at'imut ta'am, dan jamulah orang makan. Tu kempen yang kedua. Dalam hadis yang lain Nabi SAW kata apa? Sesungguhnya di dalam syurga ada suatu bilik yang mana sangat hebat, boleh dilihat daripada dalam, tengok daripada luar. Tu dia. Bilik tu punya hebat, transparent, glass. Dalam tu kita nampak daripada luar. Siapakah pemilik pemilik bilik tersebut? Tanya satu badui, siapa punya bilik tu?
yang hebat sangat tu, yang cantik, yang menarik, yang mewah, kristal apa tu. Kata Nabi, orang yang atabal kalam, cakap elok, at'amat ta'am, rajin bagi orang makan, wa adamas siyam, yang kerak puasa sunat, wasalla lillah bil lail wan nasu bin niyam, yang rajin mangkit tengah malam waktu orang lain duk lena. Maksudnya bilik yang sakan, yang hebat tadi, yang tuan-tuan, yang Nabi kata boleh tengok daripada luar tu, orang yang rajin bagi orang makan. Bahkan bila Nabi sampai di Madinah, first speech, ucapan sulung Nabi di atas unta, belum turun lagi, bila sampai sebagai pemimpin, ucapan dia, Nabi tak kata sampai Nabi pemimpin, dah jadi ketua di Madinah, Nabi tak kata jaga siapa curi aku kerak tangan, siapa berzina aku tenggalu dengan batu sampai mati. Nabi tak sebut langsung bab tu. Bila Nabi sampai di Madinah, ucapan sulung Nabi menggambarkan inilah Islam yang dibawa oleh kami. Nabi kata ayyuhan nas. Masa tu orang Madinah baru keluar, tu dia ni yang depa kata Nabi ni keluar meneram. Keluar punya habis. Oh, muda-muda apa semua keluar main nak tengok Nabi ni. Baru sampai, first sampai. Tu dia punya perak Nabi. Bila dah tengok Nabi, nak dengar Nabi cakap apa? Perutusan yang pertama. Masa tu tak ada TV live lah, tapi semua pakat tengok depan. Nabi kata ayyuhan nas. Ada Yahudi, ada munafik, ada kafir, ada Islam, ada macam-macam puak lah. Apa dia nak kata ni? Buah apa dia nak ajak kita ni? Apa benda dia bawa ni? Sakan sangat ke dia? Ayyuhan nas, wahai manusia. Nabi tak kata ayyuhal muslim. Pasal rakyat dia bukan orang Islam saja. Rakyat dia ada Muslim, ada kafir, ada Yahudi, ada Kristian dan sebagainya. Semua ada ahli kitab. Nabi kata ayyuhan nas. Pasal itu bila kita jadi pemimpin, kita kena tahu kita adalah pemimpin pada semua orang, bukan pada puak kita ya. Ayyuhan nas, wahai manusia. Semua orang dengar. At'imut ta'am. Kalau kita dengar pemimpin cakap macam tu, baguslah. Dia kata apa? Bagilah orang makan. Aku nak kempen kepada kamu semua, jamulah orang makan. Artinya pemimpin dia fikir soal apa? Dia panggil dalam istilah moden ni politik perut. Politik perut. Seorang pemimpin yang baik, macam Nabi ajak, contoh, dia mesti memikirkan soal rakyat dia makan ke tak makan. Pasal itu Nabi sebut at'imut ta'am. Jangan dia yang kenyang dengan sate apa semua, wahyu apa kepala, rakyat duk lapar. Ini bukan pemimpin yang bagus. Sebab itu saya tertarik. Tuan-tuan boleh tulis ni, boleh buat status Facebook ke, boleh tulis apalah. Jalaluddin Ar-Rumi. Kalau tak silap saya, Jalaluddin Ar-Rumi, tokoh besar di Turki. Orang tanya dia, sakan dia punya ayat dia tu pedih, menusuk macam duri semalu. Muzik apa yang haram Tuan Syekh? Dia kata bunyi muzik apa yang haram Tuan Syekh? Muzik apa? Muzik kan haram. Muzik apa yang haram? Kan ada kata haram, ada kata halal, ada kata makruh. Muzik apa yang haram? Tuan-tuan dengar jawapan dia. Muzik yang haram, bunyi yang haram adalah bunyi pinggan, garpu, sudu di meja orang kaya ketika rakyatnya mengikat perut lapar. Itu muzik yang paling haram. Tuan-tuan faham ke tak ni? Jalaluddin Ar-Rumi dia punya bahasa dia sufi sikit, sebab bahasa dia falsafah ni. Tuan-tuan biasa pergi majlis, pak ni. Dulu berita saya duk dengar, majlis orang politik kan. TV3 duk interview YB ni, duk belakang tu kita dengar apa? Kokak ni, muji pinggan, cedok ni apa semua. Ketika bunyi itu, ketika pemimpin itu makan dengan mewah, rakyatnya lapar, itulah bunyi yang paling haram. Tak payah duk bincang muji gitar ke drum ke apa ke, itu lebih besar daripada yang lain. Pandangan yang tajam. Nampak? Okey? So saya nak bagi tahunya, bagus buat kenduri. Kalau tak menikah pun buatlah kenduri. Kan? Jamulah orang makan dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey.
So balik pada tajuk kita. So buat kenduri ni macam mana? Buat kenduri ni sunat muakkad. Baguslah tuan-tuan buat kan. Dan orang Melayu kita ni pun bagus. Adat dia memang duk suka buat kenduri lah. Tetapi kita dah sebut tadi asasnya syukur. Kenduri menikah bersyukur dapat anak menantu pasangan apa semua. Dapat menunaikan salah satu sunnah. Timbul perbincangan yang kedua, atas siapa buat kenduri ni? Atas siapa buat kenduri ni? Siapa dia yang kena buat kenduri? Asal buat kenduri ni berdasarkan hadis Abdurrahman bin Auf. Siapa kena buat? Anak terana. Tu dia lah nak pergi galak menikah sangat. Betul tak? Asalnya tak apalah, sekali saya bincang adat orang Melayu. Saya nak bincang dari sudut hukum dulu. Di kalangan para fuqaha, mereka bila baca hadis Abdurrahman, mereka kata apa? Ini satu isyarat Nabi nak mengajar kita tanggungan untuk buat kenduri kahwin ni. Sebenarnya dalam Islam tak payah nak buat 2-3 kenduri. Bukan kata 2-3 kenduri. Saya ambil tak tahu kenduri apa. Itu bukan pi dah. Yang tu kenduri menikah, yang ni sambut besan. Lepas tu 2-3 hari basuh para. Bagus. Kira beli sekandang lah nak perboh tu. Bagus. Tok Bila nak bang? Laluan. Tok Bila akan bab-bab kenduri ni kadang-kadang dia lupa nak bang. Kita azal sekali kita sambung sikit ni. Allah a'lam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Okey. Bismillah. Kita sambung sikit tuan. Boleh Lama itu cuti kita sambung sikit. Jadi para ulama kata asal buat kenduri, maksud asal ni atas siapa? Umpamanya macam orang tanya asal buat aqiqah atau kita sebut kekah. Asalnya atas bapa pada budak tu lah. Asalnya yang kena buat tu atas dia lah. Maknanya kalaulah keluarga atau pengantin lelaki tu buat, maka sunnah atau tuntutan yang kata muakkad yang disuruh buat itu sudah terangkat atau sudah dia kira selesai. Boleh? Dia kata tapi kami ni dia macam ni ustaz oi. Dia kena pengantin perempuan buat dulu, lepas tu pengantin lelaki pula buat, penyambut pi macam mana? Dalam hal ini kesemuanya itu termasuk di dalam
al-adah muhakkam, dalam maksud adat yang diraikan oleh syarak. Dosa kau ustaz buat 3 kali? Tak berdosa. Dosa kalau tak panggil. Tak. Apa dia ni? Buatlah. Cuma jangan kita wajibkan benda yang tak wajib. Bagus juga PKP ni bila bergabung. Dia campur, kita buat sekali dah no. Asal dalam sunnah tu memang sekali. Cuma bagus kita ni buat 2 kali pasal apa? Kampung ni boleh tahu, kampung hak jantan boleh tahu kata jantan tu menikah, kampung hak perempuan boleh tahu kata perempuan tu menikah. Saat ni buat belah jantan, perempuan tu pula tak tahu, duk berbalik apa dia nu kan tak tahu lah ni, Astro lah, TV 6, TV 8. Jadi buat. Dan kenduri ni kena bagi ingat. Disebut oleh para ulama, bahkan Nabi kata faslul halal wal haram ad-duf. Nak bagi beza sikit nikah dengan berzina ni, boh sikit bunyi-bunyi. Pasal orang tak pernah berzina bergendang, ataupun tak pernah ingat buat sengat-sengat. Tak tahulah kalau buat kenduri juga berzina. Ini menikah nak bagi orang, nak yang lah, nak beritahu. Boh. Pasal itu dia bertanya, ni macam mana ustaz? Kita nak pergi makan kenduri, dia boh gendang Hindu. Apa beza gendang Hindu dengan gendang Melayu? Dia tak tahulah. Tapi kalau kata benda yang sampai tak mudarat, sampai tak melampau, hadis benarkan. Bahkan tuan-tuan bisa dengar ada hadis, Nabi pi satu kenduri sengah. Nabi pi kenduri itu sunyi. Nabi tanya Aisyah, tak ada bunyi-bunyi, tak ada hiburan lah. Nabi tanya, pasal apa? Orang Ansar suka hiburan. Nabi ra'yo. Nabi kata, sengak tak ada bunyi-bunyi. Orang Ansar ni kalau ikut dia suka bunyi-bunyi apa hiburan ni. Tapi kita ni lagu tu, ustaz kata boleh Nabi tanya tu. Bubuh sampai ketak ketahuan daging nak pepok. Hingap. Yang DJ pun sama naik. Nak nyanyi lah, nak umum lah. Boh sikit-sikit sudahlah kan. Boh lagu-lagu orang nak bagi makan. Kenduri orang nak kenal pengantin, nak bersembang. Ni satu teguran suci lah. Kan? DJ ni dia naik sakal. Ni nak habang pergi kat DJ ni. Dia cakap lagu mana sakal pun macam saya ceramah. Takat tu ada bayang. Okey, balik pada tajuk kita. So tak mana lagi? Okey. Tahap mana? Belah lelaki buat. Belah lelaki buat. Tapi kalau nak buat banyak kali, no problem. Bila nak buat ni? Di kalangan para ulama, sekali lagi hadis Abdul Rahman ni menjadi asas. Pasal itu saya hurai ni bukan seronok-seronok, tapi oleh kerana hadis Abdul Rahman ni telah memberikan banyak fawaid, telah memberikan banyak pengajaran. Yang saya sebut tadi, antaranya waktu nak buat kenduri. Cuma di Malaysia ni, bila nak buat kenduri ni? Sunnah buat kenduri bila? Time dia. Kalau based on hadis, tak payah hadis lain, hadis Abdul Rahman juga. Di kalangan para fuqaha, maka kata berdasarkan hadis Abdul Rahman juga hadis-hadis lain, Nabi sendiri time buat kenduri yang sunnahnya, yang biasa Nabi amalkan selepas dukhul, dia panggil. Selepas dukhul, selepas bersama. Lepas bersama. Nikah berapa puluh tahun tak faham ni masalah. Yang ni nak nikah lain kan tu. Dia kata Allah dulu dia kata tak boleh buat sunnah ni. Tak apa, bukan wajib. Kan? Ba'da dukhul. Para ulama kata selepas bersama. Hatta Anas kata bila Nabi menikah dengan Safiyah, Nabi bersama dengan Safiyah, esoknya Nabi suruh aku panggil orang makan kenduri. Abdul Rahman dia telah kahwin dan dia telah bersama dengan isteri dia. Nabi suruh buat kenduri. Sunnah kita buat kenduri ni lepas kita bersama. Tapi kalau kita nak buat bila pun tak apalah. Yang pentingnya kita buat kenduri. Cuma kalau tanya time dia berdasarkan hadis lepas bersama.
Saya nak cerita. Adat orang Melayu ni dia tak boleh anak terona tak boleh tak boleh jumpa, tak boleh bawa balik lah. Satu orang sahabat saya kahwin lah. Saya kahwin alhamdulillah lah, okey lah. Kan? Saya tahun tu ikut sunnah lah. Apa ni? Sahabat saya ni dia kahwin dengan orang yang biar mati anak jangan mati adat. Adat orang Melayu dia tak boleh mai duk berjumpa, nak mai duk bersama dengan isteri ni sampai belah laki buat kenduri. Dia kata ana, dia pun belajar agama, dia kata ana bab ni insya-Allah awak ana kenduri dah belah perempuan tu. Dah akad nikah dah menikah dah. Lepas tu masalah awak, dia kata kenduri belah ana 2-3 bulan lagi. Lepas tu dia dah 2-3 bulan lagi lah nak boleh bawa balik pun. Oh, dia tahu. Yang ni dia kata kemarau di tengah hari. Ku sangka akan hujan. Aku nak. Tak pening nak. Kan? Pasal timing nak ambil cuti sekolah kalau ke mana ke apa ke. Tak bagi mai. Kita hampilah dah sah. Halal. Pergilah syarah sikit buat betul. Oh, jangan. Jangan. Lepas kenduri mai ambil. Yang duk buat pelik, yang duk buat gelojoh tak tahu halah. Bukan masalah gelojoh, masalah hukum syarak dah halal. Dah akad nikah dari isteri dia pun. Buat pelari pun kalau pergi report polis tak salah. Tapi saya nak habaq orang Melayu ni adat diraikan, tetapi dia tak boleh bercanggah dengan syarak. Kan? Nampak? Itu pengalaman yang menarik lah. Okey. Apa lagi kita boleh ambil pada hadis Abdul Rahman ni? Yang terakhir lah barangkali. Okey. Dalam hadis ni Nabi selain daripada tanya soal kenduri, isu besarnya kenduri lah, Nabi juga bincang soal mahar. Mas kahwin. Mahar ni dari sudut hukum, saya nak bincang ringkas lah pasal kita dah lajak insya' ni. Dari sudut syarak, dia adalah wajib milik penuh wanita. Apa maksud milik penuh wanita? Wanita berhak menentukan kadar mas kahwin yang dia nak, pasal hak dia. Dan siapa yang ambil tanpa izin dia salah, makan duit haram. Mahar ni. Yang hantaran tu adat tu tak bincang, itu pandai-pandai hangpa bincang elok-elok lah mesyuarat kenduri. Tapi mahar soal hak dia. Bahkan di kalangan ulama' kata apa? Dasarkan dalil-dalil yang ada, dia ada kuasa untuk menentukan sama ada mahar itu cash ataupun secara ansuran. Maksudnya dia boleh buat macam ni. Dia kata saya mau 3,000 cash, bayarlah tu juga. Kalau tak bayar, dia ada hak menghalang suami untuk bersama sehinggalah ditunaikan mahar. Itu dia. Pilah ceti ke apa ke. Ya, bayar 3,000. Kalau dia tak bayar, isteri tak berdosa. Jangan, tak boleh. Bayar dulu baru boleh. Itu kata mahar tu. Mahar ni juga tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, kalau dia kata hutang boleh. Dia kata macam mana? Dia kata hang ni jangan duk buat pasal lah. Malam-malam ni mana nak pergi duk jolok bank, nak pergi duk cari 3,000, aku nak pergi duk bank mana ATM, mana lah ni, bukan ni PKP apa kepala ni, nak pergi ni silap bulan kena sama pula 1,000, kontah pula. Online lagu mana kampung hang ni, apa online pun tak ada. Bank draft ke apa ke, pandai-pandai lah. Okeylah lagu ni macam ni, kita buat surat sikit, kata nak bayar sekian-sekian apa semua kan, macam Aisina pembayaran pertama, pembayaran kedua pada awal bulan apa semua. Okey, dia kata okeylah saya setuju. Bolehlah dia izin bersama, pasal ada perjanjian tadi ni, dia izinkan hutang. Sampai teratur kau perempuan bila dia mengaji bab tu, dulu dia tak mengaji, dia tak tahu pak dia suruh kahwin bukannya tahu apa. Malam tu lah baru tengok lelaki, astagfirullah,
Dia ingatkan bawang ke apa? Lagu ni yang kata laki lah. Dulu lari. Tu banyak cerita lah. Dululah lah. Dah tahu dia balik ambil habak ni apa? Ni laki saya. Pok pula terkejut. Dia dah tak payah nak cari lah. Ni saya cari siap lah. Saya dah siasat datang belakang apa semua. Saya dah lulus. Cuma Pok tolong sign dia tu. Pok pun sign lah. Dia sakanlah wanita lah. Dia panggil independent. Wanita berdikari dengan bank negara pun dia jadi governor. Bukan kata bank kita ya. Bank negara pun memang betul perempuan. Pasal apa? Dia kata pasal apa bagi orang perempuan jaga bank negara? Lah bank negara perempuan lah. Kan? Perempuan apa? Mazlan apa nama? Tengok dia pun jaga ekonomi rumah tangga elok. Okey, tak apalah. Balik pada tajuk kita. So itu soal mahar. Hadis kempen soal mudahnya mahar. Banyak hadis saya kalau nak baca kat tuan-tuan tak larat. Banyak. Nabi kata sebaik-baik perkahwinan yang maharnya mudah. Nabi kata wanita yang paling baik, wanita yang maharnya mudah. Perkahwinan yang diberkati, mahar yang mudah. Cuma menariknya, sebahagian ulama kata Nabi tak sebut murah, tapi Nabi sebut mudah. Mudah ni mungkin kadang tu kawan tu dia mungkin berapa nak tak? Oleh kerana hang ni kerja telaga minyak 30,000 boleh kot. Allah dia dah 30,000 2 minggu pi ya. 2 minggu dia pi 30,000. Dia dah tambah lagi 40. Maksudnya tak apalah kan, pasal bagi dia mudah. Tapi kalau kawan tu habaq macam mana ni? Tengah 2,000 boleh? 1,500. Dia kata, janganlah dia kata, saya pun campur pi overtime ada lah kot baru 1,400. 100% nak kena. Kita bagi mudah. Saya nak baca Ibn Taymiyah kata. Ibn Taymiyah punya mulut tajam dia bagi. Tersandak wali-wali. Ibn Taymiyah pasal dia ni jenis ulama kaki perang. Dia pergi perang lawan Tatar. Dia punya bahasa punya kalau baca dia kata kita ni siapalah. Ibn Taymiyah sebut. Ibn Taymiyah bila dia ulas soal mahar tahu dia kata apa? Ibn Taymiyah bukan saya kata. Saya hidup pergi bawa Mak Liza kata apa teruk kat kita apa semua dak. Ibn Taymiyah kata. Ibn Taymiyah kata siapa kita nak dibandingkan dengan Nabi? Siapa anak-anak perempuan kita nak dibandingkan dengan anak-anak perempuan Nabi? Hebat sangatkah anak perempuan kita tu? Ibn Taymiyah kata. Dia nak pergi kot mana? Dia kata kalaulah manusia yang terbaik seperti Nabi itu dan anak-anak perempuannya adalah anak-anak perempuan yang terbaik dalam dunia ini, tak ada siapa boleh petikai anak yang paling baik anak Nabi ya. Dengan wanita yang terbaik, suami yang terbaik, bapa yang terbaik, anak yang terbaik, nak banding dengan anak-anak dara kita di rumah, tak makan kaki sebelah. Tapi dia kata berapa mahar yang mereka letak dalam perkahwinan mereka. Ibn Taymiyah kata. Ibn Taymiyah kata pergi banding tengok. Bukanlah maksud tak boleh letak lebih. Kalau baca mahar anak-anak Nabi, Allah murah. Tak sampai dinar, lebih kurang dirham. Dinar mahal, dirham. Maksudnya Nabi dalam soal dia letak perkahwinan tu, dia letak urusan anak dia tu sangat memudahkan. Jadi kita ikut Nabi pada hal tu. Pasal itu saya dalam bab ini puji. Saya duduk 2 tahun di Kelantan, memang saya tengok banyak. Bagus orang Kelantan memang bagus. Ada 1-2 lah yang kes-kes macam tu, tuan-tuan tahulah, rimau menangis, rimau kaya apa semua tu, tak apalah. Tapi saya nak sebut majoriti orang Kelantan dalam soal mahar bagus. Saya pun hampir yang kahwin orang Kelantan tapi tak jadi. Orang Kelantan ni bagus. Bapa mek ikut mu lah. Majoriti macam tu. Dia kata jumhur lah. Bukan ijma', jumhur. Dia pun tak soal, kata dia pun tak soal sangat. Bagus. Itu tang sunnah. Itu saya nak sebut soal mahar. Kerana Nabi tanya kepada Abdurrahman ni soal apa? Soal mahar. Soal mahar. Alhamdulillah lah. Masa saya kahwin pun dipermudahkan mahar. Alhamdulillah. Kita bila kita ada anak perempuan, kita permudahkan. Kerana di sana ada keberkatan daripada Allah. Soal biar dia letak. Kita bagi hak tu pada dia. Kita panggil dia lah, hang nak kahwin. Hang pi letak lah. Kita tak payah masuk campur. Tak payah duk cucuk, tak payah duk ni hang fikir habis-habis lah. Hang tu mengaji habis banyak dah. Tak payah lah.
Mengaji tu kita yang tanggung. Dia tak cik kenal lah, dia tak tahu mana kan. Tu pun gamak macam cik nak tanggung dulu. Cik ingat cik tak ambil apa kot. Tak ikut dia. Hoi, hang jangan duk bodoh. Masuk mak. Serah pada dia, hak dia. Hak dia bukan hak kita, hak dia. Kalau dia tak mau ambil apa, biar pergi kat dia. Tanya dia. Bincang dengan dia. Soal hantaran tu soal kita lah. Kan? Nampak? Okey. Dan yang terakhir tuan-tuan hadirin mukminin, disebut juga oleh penulis kitab ataupun penulis buku kita ni benda yang bagus. Bila kita dipanggilkan kenduri, saya sentuh sikit lah. Kita wajib pergi makan kenduri. Haqqul muslim 'alal muslim khams. Hadis masyhur. Bahkan Nabi kata, apabila apabila orang jemput kamu, falyatiha, maka kamu nak pergi. Al-Imam Nawawi kata, di sisi mazhab kami, secara ringkas, wajib. Hukum wajib. Pergi makan kenduri, apa dia hukum dia? Wajib. Cuma perbincangan panjang lah. Kalaulah kata kenduri banyak macam mana? Ambil yang paling awal panggil. Yang kedua tak jatuh wajib lah. Atau ambil yang paling dekat, akrab, kerabat dengan kita. Kerana itu ada hubungan silaturahim. Bacalah, banyak dia punya cara. Tapi hukum dia wajib. Jangan jadi pula, mak ang, kita nak pergi kenduri tak? Jom lah, sunnah wajib ni, tak ada apa. Buat di mana? Buat di rumah. Tak mahu aku, hangat. Dia pilih pula, tak boleh. Dengar buat di hotel, celapak. Kenduri esok, hari ni pakai baju lah. Nak pergi mana abang? Kenduri? Kan buat di hotel? Esok bang, nanti tak bagus. Pasal tu kenduri kita kena adil. Panggil semua. Kaya ke tak kaya. Nabi kata syarut ta'amul walimah. Pasal tu bila kita orang panggilkan kenduri, kita kena pi. Cuma kita tak boleh pi di atas berapa sebab. Al-Imam Nawawi sebut. Mazhab Syafi'i kata pertama, kenduri yang ada di dalamnya unsur mungkar. Dihidangkan arak ke, menyanyi melampau-lampau, joget ke apa semua, bercampur lelaki perempuan apa semua kan. Yang ni kita tak boleh pi. Tak boleh pi, haram kita pi. Yang kedua, jika kita ada uzur. Macam saya itu ada kenduri. Apa dia? Anak belakang tak imam dengan kekah. Tak boleh pi, apa tak sihat. Perut dia buat program sikit. Kan. Uzur. Al-Imam Muhammad ibn Dr. Mustafa Az-Zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili, dia kata apa? Dia kata kalau hujan, jam, jauh, apalagi PKP apa semua ni, maka yang tu uzur yang menggugurkan wajib tadi. Kan? Tak apa. So memang wajib pi, tapi kalau kita ada uzur, kita tak pi tak berdosa. Tapi jangan saja-saja tak pi. Okey. Wallahu taala a'lam. Dia sunnah Nabi bukan pada perkahwinan yang pertama aja. Perkahwinan kedua, perkahwinan ketiga dia buat kenduri. Bahkan Safiyah tu dia kahwin masa Khaybar. Masa Khaybar kan? Safiyah tu Yahudi, Nabi kahwin dengan dia, lepas Nabi bersama, Nabi buat kenduri. Jadi tak ada masalah lah kalau kita, saya ni ustaz dah, contoh kita duda kahwin dengan janda, kita dah tua, isteri mati apa semua, bertemu jodoh, kita buat kenduri. Ikut sunnah banyak, buat kenduri, ikut Nabi lah kan, ada masalah. Dan kita tak payahlah habaq ke orang. Kami menikah kemarin, yang buat kenduri hari ni pasal nak pergi bersama, tak payah lah. Hang kenduri bila apa, tak payah lah. Kita dengan Tuhan tahu, tak payah duk halal lah benda tu kan, tak payah benda aib begitu, tak payah cerita lah. Bahkan Nabi kata haram menceritakan hubungan suami isteri, kita tahu sudah. Cuma yang riwayat Anas cerita Nabi tadi nak habaq, Nabi buat kenduri bila sebagai panduan untuk kita. Okey, ada soalan? Perempuan dah? Cuma ada orang tanya, dia kata kalau tadi saya kata kalau orang tak panggil kita boleh pergi tak? Barangkali asal kita tak boleh pergi lah, haram. Tapi di dalam fiqh, tuan-tuan ingat lah, ada satu bab dia panggil, bukan satu bab, ada satu istilah dia panggil at-tufaili.
Ni kita biasa bincang di, saya ingat di Masjid Bompiang. Ada bukan? Dia At-Tufaili. At-Tufaili ni satu orang Arab. At-Tufaili tu gelaran orang, nama orang, gelaran dia. Dia ni punya kelaku dia, dia suka pi kenduri yang orang tak panggil. At-Tufaili, tu dah boleh cek dalam kitab. Ada bab tu, At-Tufaili. Bila orang ulama bincang soal orang tak panggil, dia pi. Dia ni digelar At-Tufaili. At-Tufaili tu siapa dia ustaz? Satu mamat yang jenis pergi makan kenduri, tak tunggu orang panggil, dia tak kenduri pi At-Tufaili. Cuma boleh ke tak boleh? Asalnya haram. Pasal tu ada orang tanya, dia kata ustaz saya bukan niat nak pi, tersilap rumah, bayar. Kita nak pergi rumah orang lain, kita tersilap pergi rumah kawan tu. Kita habang Allah saya makan sepinggan dah, tuan tak panggil saya nak pergi lorong tu. Dia kata makan apa? Nasi daging. Daging berapa tu? 2. Dia panggil catering, minyak mana? Bayar. Pasal kita tak boleh, haram. Pasal dia panggil kenduri. Melainkan kalau jenis kenduri rakyat, panggil semua rakyat pelih apa semua, tak apa. Pasal tu ada orang tanya saya, dia kata ustaz, ni dalam kad dia kata menjemput pasangan, anak-anak macam mana? Tak boleh. Pasal dia taksis, dia telah khususkan. Tak boleh. Baik pasangan lah. Nampak? Okey. Tetapi ada orang tanya, dia kata bukan Nabi biasa bawa sahabat ke pi? Yang mana ada satu sahabat buat kenduri kan, lepas tu dia nak panggil Nabi dengan 4-5 orang ya. Lepas tu Nabi ada satu orang duduk sekali, Nabi ajak. Ni tak apa. Pasal tu ulama kata asal haram. Tetapi kita boleh bawa, kalau ada bersama dengan kita, seorang dua orang, kita boleh bawa di atas 2 syarat lah. Satu, kita tahu tuan rumah redha. Dia ni macam mana panggil dia? Dia ni kan kisah, dia seronok orang pergi makan, dia memang tak ada, dia memang buat lebih lah. Tak apa lah, hanya dengan bawa satu kampung sudah. Satu, kita kena tahu tuan rumah tu redha, boleh, walaupun dia tak panggil kawan tu. Yang kedua, sebelum kita nak bagi dia makan, nak ajak dia masuk sekali, saya ada orang tanya tahu soalan ni, geng yang orang politik ni, orang politik tanya, wakil rakyat tanya, dia kata ustaz saya punya orang politik biasalah, driver, orang bawa beg, orang orang ni, dia saja 10 orang. Lepas tu dia tanya, ni macam mana yang ikut mengekor saya ni? Mereka tak mau makan, takut haram. Bagus lah kan, mereka duduk bawah pokok. Kalau nak ajak sekali boleh tak? Orang ikut orang panggil orang politik, ahli parlimen ke wakil rakyat, panggil dia bawa ni lah, dia punya gedehok ni, berdegat dah ni, mereka ni boleh makan ke tak? Wakil rakyat tu kena habang. Ni ada ikut dengan saya 3-4 ekor ni, 3-4 orang ni, macam mana? Boleh tak? Boleh WB, tak ada masalah. Saya sedia satu meja untuk WB, faham-faham lah WB no. Boleh. Kita pun kalau bawa kawan kita kan, dia kata ni, saya pun kadang-kadang ajak ya, orang panggil saya pergi makan kenduri, bini tak mau pergi, ajak kawan teman, tak abang pun kan, tak abang pun pipi, dia nampak Ustaz Mai bawa pasangan, pasangan laki-laki kan, Mai tak ada kata apa, dia pun senyum, ajak masuk, artinya dia izin lah. Melainkan dia kata, siapa dia ni ustaz? Kawan saya, habis pipi, hanya duk Mai, habis dia duk Mai pipi, aku panggil ustaz, hanya galak Mai apa? Tak apa. Tapi setakat yang saya Mai, semua muka senyum panggil Mai. Dia kata bawa seorang buat, tak ajak 2-3 orang ni. Saya tak tahulah sama ada dia perli saya ke, ataupun dia memang suka. Tapi saya tak habang, sebab izin tak semestinya kita tanya, tak semestinya dia sebut. Izin artinya dia isyarat pun boleh. Pasal tu bila Nabi kata tak boleh suruh anak dara menikah hatta tusta'zan, sehingga kamu minta izin dia. Nabi tanya kaifa idnuha. Nabi sahabat tanya macam mana kita nak tahu wanita anak dara tu kata dia nak mau menikah? Pasal Nabi kata hampa tak boleh paksa, hampa kena tanya izin dia. Dia mau tak menikah? Sahabat tanya macam mana kami nak tahu dia menikah? Pasal orang perempuan dulu, mereka tak tabik mulut, mereka malu. Darah pingitan, mereka Allah tak tabik mulut, malu. Tanyalah anak darah dulu-dulu, hampa nak menikah tak? Dengar menikah pun macam nak terkencing tu, malu. Nabi kata as-sumtu, Nabi kata diam. Bila hampa tanya, dia diam atau dia teriak.
dia diam atau dia teriak, itu tanda izin. As-sukut alamatur ridha. Diam tanda setuju. Jadi kalau kita bawa kawan kita tuan rumah tak kata apa-apa semua, maka artinya dia izin, bolehlah kita bawa. Ada yang bendui tuan-tuan, dia kata ni, aku ni orang panggilkan kenuri. Dia naik kereta berdua. Kereta pula aircon jahanam itu, nak jadikan cerita, semua nak jadi cerita. Dia tahan tunggu sat no. Lah musim hangat lik-lik tunggu sat. Nak ajak pun dia tak panggil. Hang duk sat lah kereta ni, sat ya. Aku nak pergi suar muka sat, saya kumai. Pipi dia bantai gulai rebung. Tuan rumah kata, nu laksa dah. Laksa pula. Habis laksa, bawa kacang. Elok-elok bawa kacang, meja pun balik pula buka. Dia tunggu pun balik, beratuk pula. Yang kawan nu pecah peluh atas bawah. Mai-mai tengok, stroke habar. Mati kerah, telefon Jepang pula membi. Awak ni tak tahulah, saya suruh dia tunggu dia. Kawan dengan lapak dengan hangat kerah lah tu. Kan? Fiqh, dalil kita kena faham situasi, keadaan. Kan? Mudah-mudahan Allah rahmat kita insya-Allah tuan-tuan semua. Ya. Sila. Dia telah diberitahu, dia dijamin daripada riwayat Umar Al-Khattab dah sebut kat dia. Nak Umar sebut 6 nama. Dalam riwayat Umar ada sebut 6 nama. Salah satu yang Umar sebut yang daripada Nabi lah, bukan daripada Umar. 6 nama. Salah satunya Abdul Rahman bin Auf. Dan semua sahabat-sahabat yang tahu ahli syurga ni, Nabi memang sebut masa mereka hidup. Antaranya Bilal. Nabi tanya Bilal, kau buat apa Bilal? Apa kau buat Bilal? Bilal masih hidup. Awak Rasulullah, tapak kaki kau ada dalam syurga. Artinya Bilal ahli tapak kaki duk bunyi dalam syurga. Maksudnya Bilal ahli syurga. Bilal kita tak ada buat apa Rasulullah. Lepas ambil wudu, mayang wudu 2 rakaat. Artinya Bilal tahu. Termasuk Abdul Rahman bin Auf. Sebab tu saya bagus soalan Cikgu Desa ni. Saya nak tuan-tuan bagi tahu dia. Ni ahli syurga punya perangai. Bagus soalan tu. Cerita si Abdul Rahman. Satu hari tuan-tuan, Abdul Rahman ahli syurga. Hadis Bukhari. Allah. Dia tahu tak kata dia ahli syurga? Dia tahu. Satu hari Abdul Rahman duduk atas meja makan, orang main hidang makanan. Hadis Bukhari, hidang makanan. Makanan bukan simple ya, makanan biasa. Dia menangis. Ahli syurga menangis. Abdul Rahman menangis tengok makanan. Orang tanya, pasal apa Abdul Rahman? Pasal apa kau menangis? Dia kata, telah mati Mus'ab bin Umair. Abdul Rahman kata, telah mati Mus'ab ibn Umair. Dia lebih baik daripada aku. Ketika dia mati, orang nak tutup kaki dia, muka terbuka. Orang nak tutup muka dia, kaki terbuka. Alangkah beruntungnya Mus'ab. Telah mati Hamzah ni, Abdul Rahman ahli syurga yang kaya, yang sedekah. Allah tak tahu sedekah dia banyak mana tuan-tuan. Sedekah tak tengok, tapi dia tengok makanan, sebelum makan dia menangis. Dia kata, telah mati Mus'ab, telah mati Hamzah. Mereka orang yang sangat baik, lebih baik daripada aku. Tetapi Allah uji sakan mati di medan perang. Tuan-tuan, Abdul Rahman kata apa? Tuan-tuan rasa dia takut apa? Dia kaya, tahu dia takut apa? Pasal itu bukan nak kata kat bongsu, bangki semua kaya tak lah. Tahu Abdul Rahman kata apa? Abdul Rahman kata, aku bimbang Allah bagi kekayaan ini di atas sebab dia telah membalas kebaikan yang aku lakukan di dunia, sehingga tidak ada lagi habuan di akhirat. Abdul Rahman kata, dia kata, pasal apa aku risau Tuhan bagi aku senang ni, di atas amalan aku buat baik itu Allah telah cashkan di dunia. Sebab apa tuan-tuan? Orang kafir, kebaikan dia ada pahala, bukan pahala, ada balasan dia. Orang kafir buat baik, ada tak balasan dia? Kesenangan dunia. Tapi akhirat dia pun tak dapat. Allah bagi cash. Bukan mereka buat baik, mereka tak dapat apa, mereka dapat. Abdul Rahman kata, aku risau kaya aku ni kerana Allah dah bayar di dunia lagi. Yang aku baik ni Allah dah bagi dah. Hang dulu di dunia kaya tak? Padahal tak aku bagi, cukup. Akhirat tak ada habuan. Dia menangis. Kata rawi yang riwayat hadis tu, dia tolak makanan, dia tak boleh makan pasal dia sedih dan dia takut. Abdul Rahman bin Auf
ahlul jannah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.